Saya tanya Vincent lah. Tanyalah Vincent ke siapa ke kawan baik kau tu. Pandai-pandai lah. Troubleshoot. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua anak didik saya yang berada di kejauhan tapi dekat. Okay. So, untuk makluman semua, Google Meet ni telah menjadi satu agenda utama dan juga satu perkeliling di Universiti Malaysia Kelantan sekarang. Jadi tidak boleh tidak pensyarah mesti menggunakan lah Google Meet ni. So suara saya dengar jelas Baik. Dan untuk makluman sekali lagi, you all akan kita beri continuous assessment. Continuous assessment. For the time being, seperti mana yang kita maklumkan yang lepas, you all kita akan bagi untuk APT 2043 semua sekali continuous assessment. So meaning to say that you tak ada final exam. Bila tak ada final exam, soalan je sangat-sangat susah. Susah kerana bila you jawab nanti, walaupun dia multiple question, dia tak ada ya betul lah. Jadi nak kena pilih betul-betul dan jawab betul-betul. Itu pesanan daripada penaja lah sebab dia kalau salah lah. Kalau essay pun walaupun dia open book test tapi marking memang very straight. Very straight. Sebab bila boleh buka buku dan sebagainya, jawapan yang tidak tepat sebagaimana dengan yang berada dalam skema, so maksudnya dia akan dapat markah kurang lah. Tidak seperti mana mereka yang menjawab secara peperiksaan ada timbal balik di situlah. Baik. Alhamdulillah semua anak-anak didik saya sihat. Remain calm. Kelas pada simple kelas untuk hari ini adalah saya dah record untuk kawan-kawan kita yang tak dapat akses, di mana yang lain yang tak okey tu saya akan upload dalam YouTube lah. Saya akan upload dalam YouTube. Jadi untuk chapter ni, chapter ke-8 chapter ke-8 kalau kita tengok di sini, chapter ke-8 adalah untuk kita memahami understanding big data and its impact on business. Sama ada kita tahu ataupun kita tidak tahu ataupun kita tidak ambil tahu. Dan kita tidak ambil endah pun berkaitan dengan data-data yang berselerakkan di sekitar kita dan di sekeliling kita. Sebagai pelajar entrepreneurship, sebagai pelajar keusahawanan, saya berharap pelajar-pelajar saya sangat rigid dan juga sangat detail. How to say, awareness ataupun alert. Sentiasa alert dengan data-data. Data-data yang kita tengok yang berselerakkan dan kita rasa macam susah untuk kita integratekan dia dan sebagainya. Kita perlukan satu gudang previously satu gudang untuk kita poolkan supaya lama kelamaan dia akan jadi big data. Big data ni sebenarnya dia berselerakkan. Dia duduk tak tentu tempat. Asalkan orang create data sana, data sini, A sampai Z dan sebagainya, dia scattered. It's a big data. Macam mana kita nak menggunakan data-data ni dikumpulkan menjadi satu big data dan kita nak menggunakan maklumat di dalam big data itu untuk kita run the business. Itu penting. Itu penting. Sebab kalau kita tak ada pool of data, bisnes kecil-kecilan macam mana pun kita takkan berjaya. Sebab kalau kita nak set up business, kalau kita nak set up business tu, definitely kita through observation, kita melihat, kita menilai dan sebagainya, sejauh mana keupayaan, itu semua data.
populasi setempat, lepas tu berapa banyak pelancong datang ke satu-satu tempat, apa sebenarnya produk-produk yang dia orang suka, berapa banyak produk yang dia orang nak dan sebagainya. Semuanya tu sebenarnya melibatkan big data. Okay. Alright. Saya pun ada ni sebenarnya install Google Meet ni. Meet option, option right click. Okay, option right click, add new sheet, create spreadsheet. Switch, click the switch, will turn attendance capture on and off. The switch is synced to the Chrome profile, so remember to check it on. Okay, create spreadsheet, click new. Okay. Click the plus, add new sheet to link. Kenapa tak boleh? Okay. Pelik sebab tak boleh nak klik. This can read the change set when you click the extension on Meet Google Meet attendance. Kepelikan. Move this can be when you click the extension on Meet Google. Okay, tak apa. Kita tengok sejauh mana dia punya ni. Hari tu dah install dah Meet attendance ni, macam berfungsi tapi entah. Okay, biarlah. Alright. Apa tadi? Alright. Kita pergi ke slide yang seterusnya. Okay. Learning outcome. Okay. Identify the 4 common characteristic of big data. Explain data mining. Okay. Data mining and identify the 3 elements of data mining. Explain the importance of data analytics and data visualization. Baik. Kalaulah kita tengok slide ni, sebenarnya ada yang faham, ada yang tak faham. Okay. Jadi biarlah saya simplifykan sahaja. Okay, simplifykan sahaja. Sebab kalau baca pun tak faham. Kalau nak tegang pun itulah, ada yang faham, ada yang tak faham. Okay. So kalau kita kata yang tidak faham tu, kita kena buat cross reference lah, rujuk daripada satu maklumat kepada satu maklumat. Okey. Kita tengok di sini data mining ni sangat perlu dilakukan, sangat perlu dilakukan. Terutamanya dalam mengelola data yang sangat besar, untuk memudahkan aktiviti nak merekod satu-satu transaksi tu. Dan untuk memproses data warehousing agar dapat memberikan informasi yang accurate kepada pengguna. Macam saya kata tadi, dia memang data mining ni sebenarnya, dia ada kaitan. Dia ada kaitan dengan data warehouse. Sebab kita pull semua data tu, scattered data tu, data-data yang banyak di luar dan sebagainya tu, kita pull masuk di dalam data warehouse tu. Daripada situlah kita buat analisis secara tidak langsung. Analisis apa yang kita nak buat, data apa yang kita nak buat analisis tu, terpulang kepada kita lah. Bila sebut analisis ni, dia lebih kepada analytical lah. Analytical. Analytical ni sebenarnya penting. Penting kerana hasil dapatan data daripada big data yang kita ambil itu, kita proses untuk kita keluarkan keputusan. Untuk kita keluarkan keputusan. Itu sebenarnya. Dan sebab itulah dia ada kaitan dengan data warehouse. Dan data mining, data mining ni adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambah yang di dalamnya tu adalah informasi. Informasi. Dia ada data, dia ada information, dia ada knowledge. So information itself. Dan dianya perlu untuk kita
masukkan, kita masukkan dan kita kena sentiasa integrate, kena sentiasa integrate data tersebut, data tersebut. Kalau kita tak berlaku integrating di dalam sistem kita tu, maksudnya kita tak perlulah ataupun kita tak pandailah nak menggunakan big data tu. Kita tak pandai nak menggunakan big data tu. Ada respon tak daripada pelajar? Apa yang pelajar tahu tentang big data? Mungkin ada kaitan, kita tak tahu. Ada respon tak? Ada respon tak? Agak-agak lah. Saya kalau dalam kelas pun saya suka tanya, dalam online pun saya suka tanya. So kita nak kalau boleh tu kita bersama-sama lah. Jadi kalau ada benda yang mungkin ada related ataupun tidak related, tapi untuk kita tahu, tanya aje dekat dalam chat tu pun boleh, ataupun nak pakai voice tu pun boleh, tak ada masalah. So baik, big data Big data tu berdasarkan satu skop saja ataupun secara meluas. Sebenarnya big data ni adalah secara meluas. Kalau nak refer kepada satu skop, itu adalah data sahaja. Data. Data peribadi, data kesihatan, data pertubuhan, data perkahwinan, online, data apa lagi? Banyak data. Kalau tanya big data itu berdasarkan satu skop saja atau secara meluas, satu skop dia tak dinyatakan sebagai big data. Bila sebut kata big data, seluas yang mungkin. Terima kasih Safwa. Data mining dengan Bitcoin mining tu dua benda yang sama ke lain? Lain. Lain. Bitcoin ni dia lebih kepada transaksi mata wang lah sebenarnya, mata wang digital. Mata wang digital. So kalaupun dia menggunakan data mining, maksudnya dia akan melihat orang-orang yang sentiasa melakukan transaksi online. Ini based on my observation dan juga my pemikiran lah sebenarnya. Orang-orang yang berminat dalam Bitcoin ni sebenarnya orang-orang yang sentiasa kalau kita sebut macam investor. Mereka ni menggunakan pelbagai kaedah untuk meningkatkan kekayaan dia orang. Sebab itulah datangnya pula Bitcoin ni sebenarnya. Itu belum blockchain lagi, macam-macam. Jadi data daripada big data ni lah sebenarnya yang dia orang gunakan. Termasuk juga kalau kita tengok dalam gambling dan sebagainya pun. Yang high end punya gambling, macam kuda, judi kuda dan sebagainya, semuanya berkaitan dengan data-data sebenarnya. Dia akan tengok seekor ni, nak bagi contoh yang nampak lah. Contoh macam kata kuda hijau, merah, biru dan sebagainya. Dalam musim ni hijau yang menang. Jadi hasil daripada data-data dan juga informasi yang diberikan oleh orang luar, dia punya orang yang pembida dan sebagainya tu, dan kalau dia nak main kuda tu, dia akan beat lah kuda yang hijau tu, katalah sebagai contoh lah kan. Gitulah. Jadi still kita kata data diguna pakai. Kalau data tak diguna pakai, kita pergi tengok, kuda mana ni, kita nak beat kuda mana, entah aku pun tak tahu nak kuda, bedal je lah kuda yang mana. Rasa-rasa kuda tu segak, padahal kuda yang segak tu yang paling teruk lari dia. Selalu orang tengok kuda hitam kan, mana ni tak jaranglah jumpa kuda tompok dan sebagainya kan. Macam tu lah.
itulah contoh lah kalau kata kita nak bagi nak nampak tu sebenarnya. Bitcoin ni is a new agenda, dan ada jugalah orang-orang yang main ni sebenarnya, Vincent, orang-orang yang main forex sebenarnya. Senang cerita, orang yang main forex memang Bitcoin apa coin tak coin semua dia buat. Itu cerita dia kan. Tapi based on data mining juga. Okay. Dua-dua benda tu tak sama tetapi menggunakan satu kaedah yang serupa. Nampak sama tapi bukan dia. Tu dia. Lain soalan. You kan suka membawang. Cepat tulis. Saya nak jawab ni. Sebab slide ni pun tak banyak, 13 slide. Lepas tu bila saya glance through tengok, alamak, susah pula nak memahamkan you all. Jadi cara ni je lah yang saya senang untuk memahamkan. Okay. Big data ni. Esok-esok kalau macam sekarang PKP ni pun katanya bulan 12, tetapi tak apalah, put in your mind actually PKP ni sebenarnya akan berlanjutan sehingga hujung tahun ni. Okay, hujung tahun ni. Walaupun ada negeri yang dah bebas daripada COVID, untuk declare bebas mesti 14 hari, tiada kes selama 14 hari berturut-turut. Dan hijau boleh masuk hijau tetapi hijau tak boleh masuk merah, merah tak boleh masuk hijau. Okay. So itulah dia. Dan kita pula kalau kita tengok data-data, contoh data-data COVID tu sendiri, kenaikan, penurunan dan sebagainya, still data, collection data daripada semua negeri, semua daerah dan sebagainya dipool kepada satu pekalan data dan dihantar kepada Datuk Hisham. Itu cerita dia. Okay. So daripada situlah Datuk Hisham, Nur Hisham, dia boleh memberi satu accurate report. Ni kita kena faham. Kalau kita buat bisnes dan sebagainya, kita tak ada, orang kata apa, tak ada data. Okay. Tak ada data. Maksudnya kita menggunakan, kita menyebarkan maklumat yang tidak tepat lah. Kucing ni pun. Tu cari tina tu. Dia nak kahwin online. Okay. Apa tadi? Pasal apa tadi? Respon sikit. Apa tadi? Kucing ni kacau betul lah. Potong betul lah. Oh, okay. Ada yang masuk. 90, 91. Okay. Alright. Untuk bisnes tadi. Data-data yang kita guna pakai, perlu kita guna pakai data-data tu. Tidak boleh tidak. Okay, tidak boleh tidak. Sebenarnya kalau kita tengokkan dalam keputusan organisasi, mesyuarat dan sebagainya pun menggunakan data. Sebab transaksi data ni sebenarnya boleh dikatakan setiap hari. Kita tidur data jalan. Kita tidur data jalan dan kita tidak tahu pun sebenarnya siapa yang jaga data. Siapa yang jaga data. So ada orang yang tak tidur, orang kata apa, tukar shift dan sebagainya, menjaga data. Data-data yang kalau kita tengok dulu data gelandangan, data gelandangan, orang gelandangan pun dikutip, dikutip dan dijadikan satu data warehouse. So data-data yang banyak lagi sebenarnya, data-data yang kita kata kerajaan ataupun kita sendiri sebagai usahawan kita tak tengok. Sebab yalah nak venture dalam satu-satu perniagaan ni sebenarnya bukannya senang. Bukannya senang. Bila dah jadi famous, salah statement dah kena ban. Kalau dah kaya sikit, salah statement dah kena ban. So itulah banyak perkara yang perlu kita kena berhati-hati lah sebenarnya. Disebabkan oleh kita kata, orang kata apa, bila zaman digital ni benda yang orang kata apa sikit-sikit pun bila copy paste forward kepada orang lain pun dia akan jadi besar.
dia akan jadi besar. Jadi itulah sebenarnya susah juga dan kita rasa macam kita hidup senang, teknologi itu memberi kesenangan kepada kita, tetapi bila berlaku penyalahgunaan tu dia boleh berbalik kepada kita ataupun kepada orang lain. So kalau boleh, kalau kita kata kalau tak nak kita disakiti, so kita jangan sakiti orang lain, macam tu lah. So perang cyber ni sebenarnya berlaku dah lama, okay? Berlaku dah lama, start daripada handphone boleh hantar hantar SMS, okay? Hantar teks dan sebagainya, itu pun dah berlaku sebenarnya perang itu. Okay, kalau kata dalam surat khabar dan sebagainya tu biasa, perang biasa. Perang cyber ni dia lebih teruk sebenarnya. Kita tak nampak. Yang kita tahu, kewangan berlaku, kewangan negara merosot lah, itulah inilah dan sebagainya. Benda-benda yang berlaku di sebalik tabir itulah sebenarnya yang kita tak tahu. Sebab itulah kita kena ada pakar-pakar data yang menjaga semua, orang kata big data ni dihantar ke dalam satu pusat pengumpulan dan dikumpulkan di situ supaya ianya terjaga. Okay, dianya terjaga. Tak kira lah, ikut organisasi lah sebenarnya, ikut organisasi lah dan ikut business, okay, business. Kalau kita tengok contoh, macam kita tengok contoh COVID tu, contoh COVID, daripada kluster tabligh, kluster luar negara, overseas, lepas tu kluster apa lagi, ini kluster. So semua kluster tu, data-data tu semua dikumpulkan di dalam satu folder. Kalau macam kita nak faham tu, satu folder lah. Satu folder. Ni folder untuk data untuk kluster luar negara, data tabligh, data orang awam, data itu, data ini. Jadi sebab itulah ada juga kawan-kawan saya pun berbincang kata, since kita dah boleh gatik ni, kita dah boleh kayuh basikal ni, penjarakan sosial kita kena ambil berat lah. Ambil berat, dan kita jangan pula wujudkan kluster berbasikal. Nampak? Di situ pun sebenarnya ada, memang kemungkinan tidak ada, tetapi yalah, kalau Allah nak kata kun fayakun ni, kun fayakun lah, jadilah dia kan. Jadi better stay at home lah. Tu cerita dia. So apa lagi yang you nak tanya berkaitan dengan big data dan kesan kepada bisnes ni sebenarnya? Kalau organisasi besar kita boleh tengok, kalau dia tidak melayan ataupun tidak sambil-sambil tu, kalau siapa yang ada pertanyaan boleh tanya melalui chat ni, macam perniagaan yang besar-besar, kalau dia tidak melayan, maksudnya dari segi data stock exchange, okay, dia pun ada main forex dan sebagainya, dia akan banyak terlepas sebab untuk nak menjadi ikan jerung ni sebenarnya, ikan paus ni, mesti maklumat enhance. Okay, maklumat mesti enhance. Kalau maklumat tak enhance ni, susah. Okay, sangat susah sebab you bukan a good CIO, CEO, CKO, COO lah, whatsoever CC lah. Okay. Sebab itulah orang big boss ni kalau tengok lagak dia pun lain macam. Sebab apa? Dia adalah eagle eyes. Okay. Dia adalah eagle eyes dan dia memegang banyak data-data yang berada di tangan dia. Dia just flip sahaja. Okay. So orang-orang tepi dia akan bagi maklumat. So data-data yang ada di dalam organisasi itu dijaga dengan begitu ketat. Begitu ketat. Kalau kita tengok bank negara, security Maybank, bank di Malaysia dan sebagainya, memang very ketat. Very ketat. Sebab apa? Ada isu-isu keselamatan di situlah. Okay. Sebab itulah kita kata bila kita nak buat sesuatu perniagaan, kita nak start buat suatu perniagaan dan sebagainya, kita kena tengok
geografi dia, kita kena tengok kepadatan penduduk dia, daripada mana kita nak dapatkan data, mungkin daripada SME. Itu kalau kita tahu daripada mana kita nak dapatkan data, daripada SME, daripada tekun, daripada tu dan sebagainya. Kalau katakanlah data ni scattered, dia berterabur, tak disimpan di dalam satu database, kita tak akan dapat satu data yang mature, yang integrate. Data A cakap rendah, data B cakap paling rendah, data tu cakap gini, data ni cakap gini, lama-lama pening, kita buat hal kita sendiri. Tu cerita dia. So sememangnya big data ni memberi kesan lah kepada perniagaan. Memang bagi kesan kepada perniagaan. Selama hampir sebulan, kalau kita tengok kenapa bank bagi moratorium pada semua masyarakat di Malaysia, termasuklah yang berniaga dan sebagainya, bagi lagi bantuan dan sebagainya. Awak fikir kita fikir macam ni, macam saya dah bekerja, you all boleh tengok ibu dengan ayah, mak, apa semua kita tengok macam ni. Kalaulah sepanjang PKP ni ini kita membicarakan tentang data. Kenapa kerajaan memberi dan membuat keputusan sedemikian kepada rakyat? Kepada rakyat. Dia macam ni. Pada pendapat saya, apa yang dapat adalah kemungkinan, ini kemungkinan lah, sebab yalah kita boleh assume saja. Let's say tidak diberi moratorium, maksudnya dalam masa PKP ni kita hanya bergantung kepada duit lebihan tu saja. Kalau gaji bapa dia besar lah, kalau gaji bapa dia kecil lah, yang mana cash pagi, makan petang lah. Jadi apa yang berlaku adalah kerajaan sentiasa memikirkan bagaimana untuk proses pencairan kewangan itu berlaku. Mesti ada transaksi jual beli, mesti ada sedikit perniagaan. Jadi perniagaan yang penting ni, masa ni lah kau nak lalu, aku tengah buat kelas ni, aku tembak jatuh ni sekarang. Okey, kalau kerajaan tidak mengambil inisiatif untuk membantu masyarakat, masyarakat, semua golongan masyarakat daripada B40 kepada M40, T40 jangan ceritalah. T40 kalau kita bagi pun, T40 ni orang yang high end. Kalau kita bagi macam mana pun, katakanlah kerajaan bagi 20,000, dia punya lebihan apa semua, yang hutang-hutang dia tolak 20,000 lepas, katakanlah ada 50,000. Duit yang masuk yang bulanan tu pun tak habis pakai. Ni kan pula yang kerajaan yang tak potong selama 6 bulan. You just imagine. So benda ni ada dibuktikan, saya tengok dalam satu video yang overseas lah dia buat. Dia kata dia bagi duit, kerajaan bantu pada golongan yang B40 dengan M40 dengan T40. So apa yang berlaku, B40 dengan M40 ini, dia menggunakan duit tersebut based on the data, figure kewangan yang dia dapat, dia strategize macam mana untuk dia survive dalam setiap bulan. Setiap bulan. Untuk B40 dengan M40, yang 8,000 ke bawah lah. 8,000 ke bawah. So just imagine yang T40 ni, duit makan tak habis. Dan bila tanya pada dia, ingat tak yang saya ada bagi 20,000 pada you untuk you spend, yang kerajaan bagi tu, dia kata. Lepas tu dia reply balik, oh iya ke, ada ke, saya tak ingat. Dia kata macam tu. Jadi barulah saya faham konsep moratorium tu, kenapa kerajaan bagi. Just imagine kalau kata kerajaan tidak bagi kelebihan ini, jadinya masyarakat akan duduk di dalam rumah dengan stok yang tidak mencukupi, stok makan yang tidak mencukupi, dan menyebabkan hampir ke semua masyarakat ataupun orang ramai akan keluar mencari makan. Ini belum sampai darurat macam zaman saya dulu darurat.
darurat, komunis, darurat. Dulu, zaman saya tahun 78 dulu. Macam sekarang ni pun pada saya takat PKPD ni pada saya biasalah sebab saya pernah kena lebih daripada tu dulu. Jadi biasa dan kita tahu bila berlaku wabak, kita tahu benda ni adalah penyakit dan sebagainya, kita stay at home lah. Jadi itulah yang saya kata data yang kita simpan, yang kita collect dan sebagainya, yang bersepah-sepah ni dikumpulkan satu. Itu yang kita kata, bila kerajaan memberi bantuan kepada masyarakat, so masyarakat akan start keluar, pergi beli barang dan sebagainya. Kerajaan pun based on the data, tanya roti gardenia, tanya stok beras, tanya dan sebagainya dengan KPDN DHEP apa nama benda tu. Jadi dia ambil data daripada situ. Dia ambil data daripada situ. Cuba you tengok integrasi data tu, macam mana kerajaan yang berada di pusat memikirkan panggil dia punya sub-sub jabatan, sub-sub cluster yang berkaitan dengan orang kata survivor kehidupan rakyat Malaysia ni. Jadi mereka memberi data. Memberi data. Kalau selama 6 bulan, katakanlah stok simpanan beras kita dengan berapa perpuluhan juta rakyat kita ni, jadi itu yang MKN Menteri Keselamatan Negara maklumkan. Jangan panik, barang bekalan makanan cukup. Nampak? Daripada mana data tu diambil? Data banyak, data besar. Daripada mana diambil? Diambil daripada kluster-kluster. Dia akan panggil head SME, dia akan panggil KPDN, HEP dan sebagainya tu, dia panggil semua, dia panggil bermesyuarat. Dan setiap orang akan tabelkan data masing-masing. So this is how kerajaan pun dia buat bisnes juga. Siapa kata kerajaan tak buat bisnes? Yang dia pergi adakan orang kata MOU, MOA dengan negara-negara luar, visit negara jiran dan sebagainya, semuanya ada bisnes. Kerajaan itu adalah satu-satu bisnes sebenarnya. Kerajaan is not a kerajaan. Kalau kerajaan tak buat bisnes, daripada mana datanya duit dan sebagainya? Betul? Kan? Itu kita kena faham. Sebab itulah kita sebagai pelajar yang matang, sebagai pelajar universiti, kita tak boleh melompat. Kita tak boleh melompat dan kita tak boleh melatah. Kita kena duduk, berfikir dan menunggu apa respon daripada kerajaan, apa keputusan daripada kerajaan. Jangan duk macam yang baru-baru ni nak war-warkan gaji government servant 20,000, gaji bos 40,000. Daripada mana, data mana dia ambil? Daripada data mana yang dia ambil? Kalau overseas mungkin kot. Yang tu saya percaya kalau gaji macam saya ni dekat 20,000. Kalau kata profesor apa semua, tak usah cerita lah, dia orang ni golongan-golongan boleh lah T40 lah kot rasanya kan, kalau tak M40 pun. Tapi itulah ceritanya, memberi data yang salah, memberi data yang salah dan tidak mempunyai rujukan, itu sebenarnya satu kesalahan lah. Patutnya polis kena soal siasat. Kenapa mesti menjadikan apa yang kerajaan buat itu adalah satu pembohongan, satu konspirasi dan sebagainya. Kita masyarakat, kita tak boleh fikir macam tu. Kita boleh bercakap, tapi kita tidak boleh ada skeptikal, something yang buruk tentang kerajaan, melainkan kerajaan tu memang betul-betul buruk. Itu sahaja. Yang buruk itu manusia kerajaan tu macam gitulah. Sama juga macam komputer okey kalau sistem dia yang benar, sistem yang rosak, bukan salah ni komputer. Kita selalu salahkan komputer. Sistem komputer. Tu cerita dia. Okey. Right. So ada pertanyaan. Ada pertanyaan dekat chat tu, boleh tulis. Okey. Mungkin ada 1-2 pertanyaan.
Tanya je you all nak tanya apa, tak ada masalah. Mungkin kalau tak berkaitan pun tak apa, saya jawab je dan saya akan cuba tallykan dengan big data ni. Okay. So perlu macam sekarang. Seorang usahawan ni, usahawan ni, walaupun kita kata you mendengar orang kata usahawan lain ataupun bos-bos lain ataupun whatsoever lah orang yang present dan sebagainya ni saya maklumkan lah, cuba biasakan diri you untuk bertanya. Biarlah soalan tu sekecil mana ataupun sebodoh mana pun soalan yang orang boleh jawab, tetapi apa yang berada di fikiran itu diluahkan supaya orang lain yang tahu pakar menjawab soalan tersebut. Saya memang dulu pun macam you all juga, tapi bila lama mengasah, tanya satu soalan. Sekarang ni banyak mulut pula. Okay. Tak boleh tak tanya soalan, migraine. Itulah cerita dia. Okay. Apa lagi? Banyak, tetapi saya respon setakat apa yang ada di dalam kepala saya lah. Okay, dalam kepala saya lah. Contoh banyak. Okay, contoh banyak. Kalau nak lagi bagus, daripada masa ke semasa, cuba lihat bagaimana apa yang dikatakan sebagai big data, apa kelebihan dan kekurangan big data ni yang memberi kesan kepada perniagaan. Kalau kita tengok keperluan itu adalah sangat diperlukan lah. Okay. Data-data disimpan secara encrypt lah, secara encrypt. Dia terkunci. Dan hanya orang-orang tertentu saja yang boleh akses. Okay, hanya orang-orang tertentu saja yang boleh akses. Baik. Ada siapa-siapa nak bertanya tak? Tanya saya. Okay, Dato' nak tanya, so kiranya data mining ni tak selalunya tepat kan? Dan tak selalunya tepat lah kan, dan akan beri kesan pada big data. Okay, data mining ni bila sebut data tu tepat. Okay, data tu tepat. Sebab dia adalah data. Dia bukan yang kita kata secara verbal. Kalau secara verbal ni daripada mulut orang. Okay, mulut orang. Tetapi kalau menggunakan sistem, pada saya lah, kalau menggunakan sistem, data itu tepat. Melainkan kalau data itu disalah ambil. Okay, dia salah ambil. Jadi akan berlaku ketidaktepatan. Itu saja. Tepat tidak tepat itu sebenarnya bergantung kepada business owner tu sendiri. Contoh. Kalaulah kata sekarang zaman PKP, masa PKP ni, sepanjang PKP ni, orang lebih suka membeli secara online. Peratusan membeli 80% membeli secara online, dan 20% lagi adalah mereka yang suka keluar untuk membeli. Okay. So data itu tepat ke tak tepat? Okay. Kalau sebab data ni dia mesti kita kesan dia bukan dalam masa sebulan. Okay, dia bukan dalam masa sebulan. Data ini kita monitor mestilah dalam satu tempoh masa, 6 bulan, setahun, dia macam tu. Kalau kita tengok trend, ini sebab data ni bila tanya tepat tak tepat, dia berlaku mengikut trend pula. So kalau macam dulu, orang kata apa, dia tidak mengikut trend disebabkan oleh dulu dia tak ada satu sistem, kalau ada pun satu sistem secara manual. Okay, secara manual
dan dia tick. Okay, dia tick atas kertas. Sebagai contoh macam kita pergi ke Tesco, big shopping complex kan, bila diorang ada buat survey, sometimes diorang ada buat survey dan sebagainya, diorang mengumpulkan data-data tu. Okay, dia mengumpulkan data-data tu. Okay. Data mining ni kalau kita tengok sebagai contoh macam Tesco, Azril, Tesco dia bagi indikator, okay, indikator. Ni apa yang saya faham lah. Kalau salah mungkin saya tak betul-betul ni lah. Mungkin ada yang terbaru, saya tak aware dan sebagainya. So dia memberi satu katakanlah kata sardin sebagai contoh, sardin. Full stock adalah 1,000. Okay, 1,000 sebulan. 2,000, 3,000 lah, kita kata 3,000. Okay, sistem, okay, integrated system, daripada 3,000 itu, kalau dalam masa sebulan, okay, setiap bulan dia akan refill lah. Contoh setiap bulan dia akan refill. Katakanlah orang beli dan sebagainya, daripada data tu dia boleh tengok, katakanlah orang ramai pada bulan ni ramai membeli dalam kita kata sehingga balance 800. You set dia punya tu adalah 1,000. Jadi sistem akan hantar signal kepada penyelia dan penyelia akan continue untuk hantar untuk lagi 2,000 untuk replace stock. Okay, untuk replace stock. Bila dia replace stock, okay, tengok pula bulan kedua. Jadi bulan kedua, bulan ketiga, bulan 4 dan seterusnya bulan-bulan tu, daripada situ you boleh kumulatifkan bahawa kalaulah betul-betul hampir 2,200 setiap bulan pembeli membeli sardin, jadi stok tu you boleh reduce daripada 3,000 kepada 2,500, 2,200 sebagai contoh macam tu. Sebab tu data ni kita kena bagi masa untuk dia mature dan kita akan buat analisis. Bila kita buat analisis tu, barulah kita katakan bahawa analisis kita tu tepat. Okay. Kalau satu-satu bisnes tu dia memang mempunyai data yang fluctuate. Okay, data yang fluctuate susah sebenarnya pada saya. Sebab apa? You tak boleh buat prediction dan you akan rugi. So bila data tak selalunya tepat, so there must be something wrong somewhere. Itu kita kena jaga lah. Okay. Alright. Any question? Okay, thank you Azrin. Kalau ada percanggahan tu minta refer kepada mana-mana artikel. Itu based from my understanding lah. Yang saya ni lah. Contoh-contoh yang mudah lah, senang cerita contoh-contoh yang mudah lah. Sebab kalau kita baca buku ni sometimes kita tak boleh nak gapai sebenarnya. Sebab benda ni memang kita kena tengok based on kita punya observation. Kita kena pergi ke sektor pertanian, kita tengok orang bertani macam mana, berapa banyak produk yang dihasilkan, bagaimana dia mengira produk tu untuk dikeluarkan satu produk dan berapa dapatan dia dan sebagainya. Sebab bila dia buat contoh macam produk, kita tengok satu contoh lagi baru saya kita cuba kita tengok contoh Canberra Highland. Okay? Kita tengok isu lambakan sayuran di Canberra Highland. Pada masa PKP orang cari sayur. Macam mana pula bila TV3 pergi buat laporan yang dikatakan bahawa berlaku pembaziran buah-buah tomato cherry yang sedap-sedap kita kunyah tu dia buang macam tu saja berlaku lambakan. Kenapa? Okey, kena ingat macam ni kita kena ingat macam ni. Dalam hidup kita, walaupun kita berniaga, tak kiralah India ke, China ke, Melayu ke dan sebagainya, lain-lain kaum dan sebagainya. Jangan ada sifat tamak. Jangan ada sifat tamak. Okay. Kita dah banyak makan. Okay. Kita dah banyak makan. Kita dah terlalu lama kaya. Dalam masa 6 bulan ni je kita nak tolong, kita kata nak tolong masyarakat kita. Apa salah kalau kita donate, okay, macam dekat Arkansas ke Brazil, saya tengok berita, berlaku
menambahkan sayur. So apa yang dia buat, hantar sayur ni secara percuma kepada masyarakat bawah. Jadi semua orang dapat sayur. Makan tak makan sayur perkara nombor dua, tetapi aliran ataupun pengeluaran sayuran yang dituai itu berjalan. Okay. Kalau kita kata tomato cherry biasa jual kita kata RM5. RM5 ada 10 biji, 20 biji kita katakan. Musim PKP ni kita jual lah RM2. Asalkan berjalan, asalkan murah. Kalau kerajaan boleh bantu masyarakat memberi moratorium, kenapa pengusaha tak boleh? Ni isu dia. Ni isu dia sekarang. Macam kita beli online, macam ada daripada kita beli secara online. Cash on delivery. Minyak murah. Ada setengah pengusaha yang runner-runner dia ambil sekali satu pintu ke muka pintu RM3 je dia ambil. Ada setengah yang tak ambil pun. Sebab apa? Sebab dia mengambil peluang di atas penurunan minyak, harga minyak. Nampak tak di situ? Jadi kena ingat usahawan-usahawanku sekalian. Kebenaran tidak pernah menipu, kan? Jadi apa salahnya kita menderma, bukan selalu tu kita kena fikir bila kita kena musibah, masyarakat kena musibah, kita kena bantulah, ini adalah contoh-contoh yang realiti yang berlaku sekarang, yang kita dan you sepatutnya pelajar, you tengok dengan mata kepala you sendiri. Tak kira lah you kerajaan, you pembangkang ke, you kerajaan ke, you bangkang ke, tak bangkang ke, you kena tengok. Jangan terlalu taksub sangat dengan politik. Bapak aku politik, aku pun nak kena politik juga. Tak payah. Be yourself. Be naturally. Bila be naturally ni kita boleh berfikir secara bijak seperti mana orang-orang bijak pandai. Orang bijak pandai tu pun ada juga parti-parti, tapi tak ada dah melompat parti sangat. Nak tunjuk kata dia bisa ke apa ke, tak ada. Ilmu yang Allah bagi ni gunakan ke jalan yang betul. Tu kena faham. So banyak hari ni Alhamdulillah banyak perkara-perkara yang kita bincang hari ni, yang saya explain, benda-benda mudah. Kalau kita tengok just glance through lah, kalau just glance through slide ni pun, the power of big data. Big data can help and organize, analyze petabyte for data, pattern, trend and anomalies. Benda-benda yang anomalies yang tak dapat dikesan dan sebagainya, semua ia berada di dalam big data. Dikumpulkan juga dengan harapan akan diguna pakai pada suatu hari nanti. Data ni kita tak boleh scrap. Melainkan dengan keputusan sesuatu jemaah ataupun orang kata pemesyuarat dan sebagainya, ataupun atas individu itu sendiri. Dialah bos, dialah yang running business dan sebagainya. Kalau dia kata musnahkan data tersebut, data itu akan termusnah sama sekali. So data ni kena ingat, sama juga macam kita beli telefon baru. Lapar lah pula cakap musim-musim puasa ni, kena kurang sikit kot dah 11:05. Tak apa, kejap lagi kita berhenti. Apa tadi? Data yang dipusnah tu kan. Sebab itulah sebagai seorang usahawan, jangan jadi sawan jangan jadi sawan. Data tu nak kena tengok pattern lah. Pattern, style, trend dan sebagainya. Kalau orang kata saya ada juga tengok yalah sekarang medium pembelian kita Shopee lah kan, Shopee dengan Lazada, sebab Shopee menawarkan orang kata musim PKP ni memang kalau tengok JNT, tengok pos laju dekat gudang dia, ya Allah, memang dah timbul-timbul lah kan, nasib lah kan.
Okay, banyak, okay, banyak menjadi satu trend lah, okay, menjadi satu trend. Atau kita nak beli kat sini, nak beli tuak pun nak kena online. Begitu hebatnya apa new norms ni Bagus juga sebenarnya new norm ni. Jadi kita kata apa, kita tengok di satu sebalik yang kita tak nampak, di mana bumi tidak sakit, tidak banyak pencemaran udara, bumi boleh bernafas, pokok-pokok tidak ditebang, kegembiraan pokok-pokok, rumput-rumput tidak dipijak, hujan turun dengan rahmatnya, macam-macam. Sungai-sungai yang kotor jadi jernih, banyaklah kan, banyak. Unggas-unggas berkicauan, seronok sebenarnya PKP ni walaupun duduk di rumah. Bangun tidur lewat. Lagilah bulan puasa ni pukul 12 baru korang bangun. Ni pun nasib baik ada kelas. Lantak. Kan? Nak orang kata apa, memaklumkan bahawa the power of big data ni. Inilah dia. Kan? Inilah dia yang saya terangkan tadi. Sangat perlu. Sangat-sangat perlu. Jadi kita kata esok bila dah bekerja kena ambil maklum lah. Kena ambil maklum lah. Kalau tak ada data macam mana kita nak bekerja? Kita tak akan dapat buat satu report yang accurate lah. Okay. Kalau kita go through slide ni pun, inilah data analytic, distributed, ada tadi saya bagi tahu yang integrated tu, virtualization, virtualization saya tak sebut sebab dia melibatkan orang kata apa, benda yang di sebalik, benda yang di sebalik. Hanya orang yang berada di dalam bidang IT saja yang faham sebenarnya macam mana operational itu berlaku, integrated system, macam mana server, kemampuan server, storage dan sebagainya. Tapi you sebagai student keusahawanan, you kena ambil maklum saja, you kena ambil maklum saja berkaitan dengan ilmu teknologi maklumat ini, yang you ada yang you ada pengetahuan tu lebih kepada Internet of Things, IoT. Untuk makluman kalau kita tengok sekarang handphone pada zaman sekarang ni, dia akan menjadi satu agenda besar lah sebab incoming Wi-Fi dia akan jadi banyak akan bertukar kepada smart lah. Smart home, smart university, smart tu, smart ni dan sebagainya. So people will be coming smarter and more smarter and better. Jadi tidak boleh tidak. Kita tengok orang kata apa, bayi-bayi, baby dan sebagainya pun keluar-keluar pun dah kenal handphone dulu, bukan Al-Quran dulu. Maaf cakap lah. Itulah dia. Okay, ni data mining tadi yang kita bincangkan dan sebagainya. Data mining teknik, classification, estimation, infinity grouping, clustering dan sebagainya. Okay, untuk data visualization ni kalau kita tengok dia lebih kepada infographic lah. Ini I think that you faham lah infographic. Data artis ni artis-artis lah yang memprojekkan satu-satu data dalam bentuk visualize dan sebagainya. Alright. Ni macam-macam lah ni, business intelligence dashboard lah apa semua ni buat untuk data-data visualize lah ni. Kalau kita tengok Microsoft Excel kita tu pun ada sebenarnya data visualization lah. Okay, itu je lah untuk learning outcome review. Okay, you all pada hari ni lah. Okay, so itulah secara keseluruhannya the power of big data sebenarnya yang you perlu tahu. Okay, you kena gunakan data. Nasihat saya, you perlu gunakan data.
cara nak mengira CGPA you pun tepat tak tepat pun you kena based on data GPA untuk dapatkan CGPA. Jadi sama ada you can shoot A ataupun B itu bergantung kepada performance you. Okay, pengiraan tu kita dah buat tetapi performance kita kena tengok performance. Okay, dalam hidup kita ni kita jangan menyalahkan banyak pihak sangat. Tolong salahkan diri sendiri. Okay, dengan bersikap sebegini kita akan banyak dapat memotivasikan kita ke arah perkara yang lebih baik dan kita menjadi orang yang lebih positif berbanding dengan orang yang negatif. Selalu salahkan orang, salahkan tu, salahkan ni, pensyarah salahkan student, salahkan pensyarah dan kita salahkan pembeli, salahkan kita, customer always right dan sebagainya. Yang tu kita akui kesalahan kita sendiri, kita akui kealpaan kita sendiri dan sebagainya. We do what we have to do. Okay, we do what we have to do. Kalau tidak selama-lamanya macam ni, aku gaduh kau gaduh aku benci kau benci aku, lama-lama itulah dia jadi macam-macam lah. Dunia ni takkan aman. Kalau suami dan isteri tak apa, kalau benci kau benci aku, dapat juga anak seorang dua kan. Tu apa ni, yang tu ada faedah lah kan. Kan. Itu nasihat daripada saya lah sebenarnya. Okay, kita look into ourselves. Okay, what have been done. Okay, what we have been done. So kita muhasabah diri kita, tak kira lah agama mana-mana sekalipun. Itu saja. Baik, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua pelajar saya. Alhamdulillah 96 orang pada hari ini yang mengikuti kelas secara online. InsyaAllah please duduk rumah, stay at home. Kita nak fight COVID, kita jaga kita. Jadi record ini saya akan masukkan ke dalam kita punya e-campus dan saya akan load ke dalam YouTube untuk sahabat-sahabat kita yang tak dapat bersama-sama dengan kita pada hari inilah. So terima kasih banyak-banyak, jaga diri, sampaikan salam saya pada mak ayah, okay? Jangan nakal-nakal. So terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.